Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua murid-murid. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimanakah teknik menjawab belanjawan. Apakah yang perlu Anda ingat dalam menjawab soalan belanjawan? Baiklah, dalam sebuah pernyataan untung rugi, ada 9 perkara yang perlu untuk Anda ingat. 9 ya. Yang pertamanya ialah pendapatan, kedua ialah kos tetap, ketiga kos berubah, 4 jumlah perbelanjaan, 5 keuntungan, 7 pulangan modal, 8 titik pulangan modal, dan yang ke-9 ialah pulangan setiap ringgit yang dilabur. Baiklah para pelajar sekalian, ke-9 perkara ini Anda perlu ingat sampai bila-bila untuk agar Anda mudah untuk membuat satu penyata untung rugi yang betul dan lengkap. Baiklah, di sini cikgu sertakan satu soalan kepada Anda semua untuk Anda jawab dan sebagai latihan untuk pengukuhan kita. Baiklah, jadual berikut menunjukkan maklumat bidang usaha tanaman sayuran kubis bunga secara vertikasi. Okey, ini adalah soalannya, dan sediakan satu penyata untung rugi berdasarkan jadual berikut. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama tadi, iaitu pendapatan. Kita lihat di sini, bagaimanakah cara untuk mengira pendapatan? Iaitu hasil sebanyak 2000 kg, kita darab dengan harga pasaran, dan kita akan dapat pendapatan. Harga pasaran, harga hasil adalah harga pasaran, iaitu sebanyak RM4, dan kita dapat nilai di sini ialah sebanyak RM8.000. Baiklah, yang kedua, kita lihat untuk mengira kos tetap. Baiklah murid-murid, di dalam kos tetap ada 4 perkara yang perlu untuk kita ingat. Apakah yang terdapat dalam kos tetap, iaitu cukai, sewa, insurans, dan susut nilai. Iaitu sekiranya Anda jumpa keempat-empat perkara ini dalam satu jadual, secara automatiknya Anda masukkan di dalam kos tetap ya. Kita lihat di sini, adakah tidak kos tetap? Ya, ada satu, sewa tanah. Itu sebanyak RM200. Kita masuk dan kita tambah dengan susut nilai sebanyak RM360, dan akhirnya kita dapat nilai sebanyak RM560. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kos berubah. Baiklah, ayat yang lagi mudah di sini, bagaimanakah cara untuk kita mengenal pasti kos berubah itu ialah selain daripada kos tetap, kita akan masukkan ianya ke dalam kos berubah. Baiklah, kita tengok di sini. Membersihkan kawasan sebanyak 400, kita masukkan di sini. Okey. Biji benih 280, masukkan di sini. Polybag 220, 325 kita masukkan kokopit di sini. Plastik hitam 120, baja AB 670 masukkan di sini. Okey, upah membaca kita tambah juga 300. Upah meracun 430 kita tambah juga. Mengerti hasil 500 juga. Sewa tanah, sewa tanah dan susut nilai merupakan kos tetap. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, okey, selain daripada empat perkara ini tadi, ialah kita akan masukkan di dalam kos berubah. Kita tambah semua di dalam kos berubah di sini. Akhirnya kita akan dapat sebanyak 3245. Jadi apabila kita sudah tambah semua, kita akan tambahkan jumlah kos tetap dan juga jumlah kos berubah tadi, iaitu sebanyak 560 dan juga sebanyak 3245. Okey. Apabila kita tambahkan keduanya, kita akan dapat jumlah perbelanjaan. Jumlah perbelanjaan ini juga dipanggil sebagai jumlah kos ya, iaitu sebanyak 3805. Baiklah pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, terusnya kita pergi cara untuk mengira keuntungan ya. Cara untuk kita mengira keuntungan ialah pendapatan yang mula-mula kita kira tadi, iaitu hasil darab dengan harga pasaran ya. Harga hasil itu sebanyak RM4, akhirnya kita dapat RM8.000. Kemudian kita akan tolak dengan perbelanjaan yang kita kira sebentar tadi, okay, jumlah perbelanjaan, dan akhirnya kita akan dapat satu keuntungan, iaitu bernilai sebanyak RM4.195. Baiklah pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian, cara untuk kita mengira pulangan modal ya, iaitu pendapatan kita bahagikan dengan perbelanjaan. Okey, 8,000
Okey, 4,000 di sini, 2,000 darab dengan RM4. Okey. Akhirnya kita dapat 8,000. Kemudian kita bahagi dengan perbelanjaan. Okey, perbelanjaan tadi yang kita kira di sini iaitu sebanyak 3,805 tadi itu. Okey, akhirnya kita akan dapat satu pulangan modal iaitu 2,10. Baiklah pelajar yang saya kasih sekalian, seterusnya kita pergi kepada cara untuk kita mengira titik pulangan modal ya. Okay, cara untuk mengira titik pulangan modal ialah perbelanjaan iaitu sebanyak 3,805 tadi, okay, perbelanjaan. Okay, kita bahagikan dengan hasil, jumlah hasil itu sebanyak 2,000 kg. Akhirnya kita dapat satu titik pulangan modal iaitu sebanyak RM1.90 per kilogram. Baiklah pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, untuk kelas yang seterusnya kita akan cuba memahami apakah maksud pulangan modal, titik pulangan modal dan pulangan setiap ringgit yang dilabur. Semoga perkongsian ini bermanfaat buat anda semua. Ingat, pesanan saya, cara untuk kita menjawab dengan lebih mudah soalan penyata untung rugi ini ialah dengan kita mengingati kembali ke 9 perkara yang sudah kita pelajari sebentar tadi. Okey. Iaitu yang pertama ialah pendapatan, okey. Kedua ialah kos tetap, ketiga ialah kos berubah, keempat ialah jumlah perbelanjaan, kelima keuntungan, ketujuh pulangan modal, ke-8 titik pulangan modal, dan yang ke-9 ialah pulangan setiap ringgit yang dilabur. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anda.